Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang penonton yang masih lagi bersama dengan channel Saada. Jadi di dalam kita mengkaji sejarah yang langka, yang terdahulu, di dalam kita melihat berbagai peristiwa zaman yang silam. Di hadapan mata kita pada hari ini kita akan dihadapkan dengan Perang Dunia Ketiga. Zaman datuk moyang kita telah dihadapkan dengan Perang Dunia Kedua. Tetapi sebelum itu, kita telah dihadapkan dengan puluh dan ratusan perang yang tidak ada henti, yang telah meranapkan, menghancurkan empayar-empayar Melayu lama. Di dalam channel seadanya membincangkan sejarah-sejarah silam bangsa ini, kita tidak dapat lari di dalam satu sengketa skala dunia, skala World War III. Ramai masih hayal dan sembang kari. Kenapa saya letakkan tajuk yang sedemikian rupa? Kerana di dalam kita mendengar kabar angin, kita mendengar fakta, kita percaya di program dipukau dengan satu cerita peperangan ataupun konflik melibatkan Asia Barat ataupun konflik ideologi China, Rusia dan sistem demokrasi kapitalis berbanding dengan komunisme, termasuk konflik dan juga percaturan mereka yang berkuasa di belakang tabir. Di satu segi ianya juga melibatkan ketuhanan yang esa, sebuah sejarah masa hadapan yang akan melibatkan kehadirannya penyelamat, atau yang saya katakan utusan daripada Yang Maha Esa atau utusan daripada keluarga Adam dan Hawa. Berbagai konflik, polemik, kepercayaan, keyakinan akan didedahkan dalam siri-siri yang bakal mendatang. Persoalannya pada sidang pembentangan Perang Dunia Ketiga, ramai masih hayal atau sembang kali. Andai kita tidak dapat melihat kebenarannya perang ini sebenarnya untuk apa, kenapa, sedangkan meja rundingan ataupun dikatakan mass destruction tadi tidak sepatutnya berlaku. Adakah mereka akan menghancurkan muka bumi ini demi kekuasaan dengan senjata nuklear? Jadi, dekat sini kita orang Melayu, tanah Melayu, semenanjung besar Suruhanah Bumi yang ada sejarah yang agak langka. Kalau kat sini kita tengok sebahagian daripada perancangan Perang Dunia Ketiga. Selat Melaka adalah satu titik atau laluan yang amat genting. Kita penduduk Melayu, orang Melayu, ada di semenanjung ini. Genting tak genting, kita kena sedar diri pada pagi ini akan apa yang bakal berlaku di peringkat dunia. Semenanjung tanah Melayu amat genting. Apakah survivalnya bangsa kita? Adakah kita boleh bertahan? Apakah perancangan mereka terhadap tanah pusaka leluhur kita? Di dalam kita hendak melihat perancangan dan persediaan, suatu realiti dan yang dikatakan kebenaran lah. Orang kita rata-rata tidak bersedia. Orang kita rata-rata gagal daripada segi ekonomi. Orang kita tidak ada reserve. Orang kita tidak ada stockpile makanan dan sebagainya. Kita berharap dan kita yakin akan ketika darurat ilmu jadi. Ketika darurat kita boleh hidup tanpa makan. Ketahanan mental, jiwa dan juga persediaan di kalangan anak-anak bangsa amat teruk. Kita lebih percaya kepada benda yang gaib. Untuk berlaku adil, kadang-kadang saya akan asingkan cerita gaib kepada cerita realiti. Untuk berlaku adil kepada anak-anak bangsa. Jadi isu Selat Melaka, Tanah Melayu dan Rare Earth REE yang bakal membentuk suatu dunia yang tidak bergantung kepada tenaga karbon, AI, drone dan teknologi masa depan amat bergantung kepada bateri.
amat bergantung kepada kuasa tenaga baru, kuasa kitar semula atau daya memegang tenaga yang boleh menggerakkan dan menjalankan segala pergerakan dalam bentuk yang dikatakan mikro nanoteknologi atau sebagainya. Maka permata dan harta karun berlaku sekali lagi. Di sebalik tirai rare earth yang berlaku pada zaman timah, perak dan segala harta karun di muka bumi, tanah Melayu kena sekali lagi. Jadi pada sidang pada petang ni, pagi ni kan, tolong ambil maklum, dalam kita mengkaji sejarah, telah tumbang ganap dicaturkan, diperkotak-katikkan akan hasil muka bumi di tanah Melayu. Ini isu sejarah. Lantas, di sebalik tirai suatu percaturan, sama ada perang nuklear berlaku, dunia ini menjadi racun, kita boleh hidup tak di dalam dunia serba baru yang sebenarnya dicaturkan, dicorak di bawah satu agenda belakang tabir. Kalau saya sembang agenda belakang tabir, dia kata konspirasi teori. Kita tinggalkan Ustaz untuk segmen berikutnya. Maka kita patah balik. Kita patah balik kepada hikayat Meruh Mahawangsa, Cempaka Sari dan kedudukannya Perak. Kalau saya keluarkan fakta, iaitu tahap hidup penduduk tanah Melayu adalah tertinggi di dunia ataupun di Asia Tenggara, mengalahkan Jepun dan seluruh negara Asia Pasifik ketika zaman Inggeris memerintah. Dalam handset yang dibentangkan dalam Parlimen Inggeris sebelum dimerdekakan, segala kekayaan ini sebenarnya betul atau tidak? Mereka gebang di peringkat dunia mengkayakan negara-negara Eropah. Sebenarnya kekayaan ini pergi kepada siapa? Kepada kongsi gelap? Kepada paksi yang bersekutu dengan syarikat India Timur? Tak perlu pergi jauh sidang penonton. Hari ini berapa ramai orang Melayu yang kaya? Dan kayanya kita atas dasar apa? Negara kita diserahkan di dalam keadaan papa kedana, maka dimerdekakan. Ini cerita sejarah. Hari ini harga barang mentah naik, harga telur naik, pengeluar sawit terbesar. Kita gagal memberi minyak sawit pada orang kita. Berebut, masih lagi berebut. Berebut minyak masak subsidi, plastik kampit 2. Kita sebenarnya sedang menipu diri. Survivalnya bangsa ini, rakyat yang termiskin, yang terendah di tanah air Bonda Pertiwi, andai berlaku konflik, kita tidak ada daya survival. Di dalam satu segi percaturan, kalau kita tengok mapping sistem dan pengkaji-pengkaji barat, kehancurannya negara-negara di atas yang dikatakan jalurnya khatulistiwa. Ini juga terpalit dengan yang dikatakan global warming, terpalit dengan perubahan cuaca dunia, yang akhirnya tapak hijau, tapak harta karun tenaga baru menjadi tapak yang bakal diduduki atau dijajah di dalam senario yang baru. Rata-rata bangsa kita, orang kita amat complacent. Amat complacent di dalam melihat, mengenang sejarah tanah leluhur kita. Sengketa perang, perompakan, pengambilan harta karun leluhur kita telah menjadi titik kepada perang demi perang dunia yang kita telah lupa. Pada pagi ini, telefon di tangan, kita cukup makan walaupun kita hidup di bawah tahap kemiskinan. Kalau kita bandingkan daya saing kita ataupun quality of living kita berbanding negara luar, negara yang dahulunya menjadi kaya atas permata dan harta khazanah leluhur kita, kita antara bangsa yang paling melarat, hidup di dalam satu dunia ilusi. Jadi, sedarlah diri. Adakah pada hari ini ketika kalau benda konflik ini berlaku,
dan perang berlarutan, adakah orang kita mampu bertahan? Kita bakal bersambung dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.